إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan di luar sana? Jadi Alhamdulillah kita berjumpa sekali lagi di dalam kelas tadabbur Al-Quran yang dianjurkan oleh Akademi Sunnah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah memberikan kepada kita peluang untuk kita mengharungi ataupun sama-sama melalui bulan Ramadan, iaitu bulan yang mulia, bulan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sediakan pelbagai ganjaran untuk orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Jadi walaupun kita dalam suasana Covid yang sangat-sangat kata apa, bahayalah kalau kita nak ikutkan, kita pada hari ini sahaja kes kita buat pertama kali mencecah lebih daripada 7,000. Moga Allah Subhanahu Wa Taala pelihara kita semua daripada bahaya Covid ini. Dan mungkin saya boleh ambil sedikit masa jugalah untuk mungkin tidak terlambat untuk saya nak mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir dan batin, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal, aidukum mubarak wa kullu amin wa antum bi khair. Kan menjadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari raya sepatutnya di mana mereka mengucapkan tahniah antara satu sama lain. Dan semestinya tuan-tuan, saya rasa benda ni dirasai bukan sahaja oleh saya lah. Raya pada tahun ini adalah raya yang agak orang kata banyak sangat kekurangannya, kan. Kita tidak boleh keluar, kita tidak boleh menziarahi seperti biasa, tak boleh nak balik menziarahi ibu dan ayah, kan. Jadi semua ni perlulah kita melalui dengan iman, dan juga kita melalui ianya dengan sabar. Yang semestinya setiap apa yang kerajaan minta kita buat, semestinya ia adalah satu benda yang memberi maslahat kita sebenarnya, untuk kebaikan kita sendiri. Kita boleh lihat bagaimana kerajaan masa awal-awal menghalang kita daripada menziarahi. Ramai yang frust, termasuk diri saya. Kita frust kerana hari raya kita tidak boleh menziarahi walaupun dalam daerah yang sama. Tetapi selepas minggu, selepas 10 hari, kita boleh lihat kenapa rupanya kerajaan menghalang kita daripada berbuat sedemikian. Dan kita boleh lihat bagaimana kes yang terlampau tinggi, kes kematian sangat-sangat menakutkan, kan. Jadi apa yang kita boleh buat adalah pertama sekali, hendaklah kita berusaha untuk menghindarkan diri kita daripada bahaya Covid. Cubalah patuhi sebanyak mana SOP yang boleh, kan. Kalau boleh untuk tidak keluar rumah, itu adalah lebih baik. Tapi kalau perlu keluar, jagalah SOP dari segi penjarakan, pakai mask. Covid itu benar, tuan-tuan. Jangan duk tenggelam dalam perbincangan yang orang kata apa, yang sebenarnya mengarut. Covid itu benar. Ramai orang-orang yang dah mati kerana Covid ini. Dalam kita menghidupkan ataupun dalam kita mengikut SOP yang telah diletakkan kerajaan, jangan lupa juga untuk kita meletakkan pergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pencipta. Kerana Allah yang menurunkan penyakit dan Dia yang berupaya untuk mengangkatnya kembali. Janganlah doa kita itu janganlah diputuskan sama sekali. Moga Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah tuan-tuan, insya-Allah di sebalik jalan yang panjang yang gelap ini ada cahayanya di akhir nanti, insya-Allah. Kita kena letak harapan dan pergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah berbekalkan doa dan amalan-amalan soleh tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkat kembali Covid daripada negara kita dan mengurniakan kita kembali keselamatan dan ketenangan yang selama ini telah hilang dengan begitu banyak daripada orang kita. Dan dalam masa yang sama kita juga berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni mereka yang telah pergi kerana wabak ini, dan meletakkan golongan orang yang beriman ini di dalam syurga Al-Firdaus Al-A'la. Jadi tuan-tuan, insya-Allah pada malam ini kita akan sambung kelas kita. Lama kita cuti sebenarnya, kan.
Sebab saya faham bila mana Akademi Sunnah tidak menghubungi, maksudnya kita cuti. Sebab bulan Ramadan kebiasaannya dalam mana-mana kuliah saya pun, di surau-surau dan di masjid-masjid, biasanya pada bulan Ramadan kita akan berehat sementara, kan, untuk kita fokus kepada amalan-amalan di bulan Ramadan. Tetapi selepas raya, alhamdulillah, kita berusaha untuk menghidupkan kembali kelas tadabbur Al-Quran kita, ya. Kali ini tuan-tuan, saya nak buat sedikit perubahan sedikit lah berbanding kelas-kelas yang sebelum ini. Saya ingin membaca ayat-ayat Al-Quran terlebih dahulu sebelum kita mentafsirkan ayat-ayat tersebut, kan. Itu kebiasaan saya sebenarnya bila mengajar di surau-surau, memang saya akan baca dahulu ayat-ayat ini sebelum kita mentadabbur. Tetapi bila mana saya buat secara online, jarang saya buat kaedah sebegini kerana kita memikirkan tentang masa yang terhad dan sebagainya. Tapi bila saya fikir balik, adalah lebih baik untuk kita membaca ayat-ayat ini untuk kita mengambil keberkatan, mengambil roh dia, sebelum kita nak faham sebenarnya apa yang Allah Subhanahu Wa Taala cuba sampaikan kepada kita. Sebenarnya kalau ikutkan tuan-tuan, kalau siapa yang biasa mengaji siapa yang pernah pergi menziarahi bumi Madinah, ada satu kelas Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Dia juga menggunakan kaedah yang sama, iaitu dia akan membaca dahulu ayat-ayat Al-Quran, kan. Kemudian bila mana setelah habis bacaan ayat Al-Quran, kemudian barulah dia mentafsirkan ayat tersebut dengan ringkas. Kemudian barulah dibacakan ayat Al-Quran sekali lagi. Kerana apa? Supaya apa yang baru sahaja ditafsirkan akan dihayati dalam bacaan yang kedua. Tetapi kita dalam kuliah ini tak adalah kita buat macam tu. Kita hanya akan baca sekali sahaja untuk mengambil berkat. Ya, kalau tuan-tuan rasa mana yang tuan-tuan rasa nak ikut, boleh ikutlah. Siapa yang nak mendengar, insya-Allah Quran ini dia berkat dia banyak, kan. Kalau kita baca, ada pahala-pahala sedemikian dan sedemikian yang mana yang tuan-tuan tahu. Tapi kalau kita mendengar pun ada pahala yang demikian dan demikian, kan. Jadi Quran ini kebaikan dia terlampau banyak. Okey, jadi tanpa membuang masa, kita baca dahulu ayat-ayat yang akan kita tafsirkan. Ayat yang saya pilih untuk kita tafsirkan, kita tadabburkan bersama pada malam ini adalah ayat daripada surah Al-Kahfi. Kita sambung sahaja. Dalam kelas yang lepas kita dah sampai pada ayat yang ke-16. Jadi pada malam ini insya-Allah kita akan sambung pada ayat yang ke-17. Jadi saya akan baca bermula daripada ayat yang ke-17 daripada surah Al-Kahfi sehinggalah ayat yang ke-20. Dan bacaan yang saya bacakan kali ini insya-Allah ialah qiraat ataupun riwayat Hafs an Asim, kan. Manalah tahu insya-Allah kalau kelas-kelas yang akan datang, kalau kita nak ubah qiraat kita, mungkin kita akan ubahlah, kan. Bagi tuan-tuan yang mungkin tahu serba sedikit tentang ilmu qiraat, mungkin tuan-tuan boleh lihat bagaimana perubahan qiraat itu boleh berlaku dari segi praktikalnya. Insya-Allah bukan dalam kelas yang ini, kelas yang akan datanglah insya-Allah taala. Okey. Jadi kita baca dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan baca insya-Allah daripada ayat ke-17 sampai yang ke-20, ya. Wa tara asy-syamsa idza tala'at tazawaru 'an kahfihim dhatal yamini wa idza gharabat تقرضهم ذات الشمال وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا
وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا صدق الله العظيم. Jadi kita ambillah masa sedikit untuk kita baca. Dan insya-Allah kita akan mula daripada ayat yang ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang ke-17. Wa tara asy-syamsa idza tala'at tazawaru 'an kahfihim dhatal yamin wa idza gharabat taqriduhum dhatal shimali wa hum fi fajwatin min. Dan engkau akan melihat wahai Muhammad, ketika matahari terbit, ia akan cenderung ke kanan dari gua mereka. Dan apabila ia terbenam, ia akan meninggalkan mereka dari sebelah kiri. Sedang mereka berada dalam satu lapangan di gua tersebut. Okey. Kalau tuan-tuan ingat, kita masih lagi berbicara tentang Ashabul Kahfi, iaitu penduduk gua. Iaitu ia menceritakan tentang beberapa segolongan orang muda yang mana mereka ini atas dasar iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka pergi meninggalkan negara mereka yang dipenuhi dengan orang-orang kafir dan juga pemerintah yang zalim pada ketika itu. Pemerintah yang mana memaksa mereka untuk kembali menyembah berhala-berhala yang mereka sendiri cipta. Kan? Jadi untuk menyelamatkan akidah yang ada di dalam jiwa, jadi pemuda-pemuda ini pergi meninggalkan negara tersebut, ataupun bandar tersebut. Mereka meninggalkan bandar tersebut, pergi melarikan diri ke satu gua. Yang mana gua itu sebenarnya bukanlah orang kata destinasi yang terakhir. Ia hanyalah destinasi yang sementara sebelum mereka meneruskan perjalanan. Cuma menjadi hikmah Allah Subhanahu wa taala, bila mana mereka sedang berehat di dalam gua tersebut, Allah Subhanahu wa taala menidurkan mereka selama 300 tahun. Kan? Dan di dalam ayat yang baru kita bacakan ini, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita apakah keadaan ketika mana mereka sedang tidur. Dan perkara ini tidak boleh diketahui oleh sesiapa pun melainkan Yang Maha Pencipta. Kan? Kerana kalau kita lihat kisah Ashabul Kahfi ini, ia bukan sahaja berada di sisi orang Islam, ia juga berada di sisi ahli-ahli kitab yang sebelum ini. Kan? Tetapi pendetailan, perincian yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ini adalah khas di dalam ayat-ayat Al-Quran yang mana kita baru baca sebentar tadi. Okey, jadi pendek kata, 7 orang ini ataupun 7 yang mana kita akan sebutkan nantilah, 7 orang pemuda ini, mereka pergi ke gua tersebut dan mereka berehat, lalu ditidurkan Allah Subhanahu wa taala selama 300 tahun. Okey. Jadi dalam ayat yang baru kita bacakan, Allah Subhanahu wa taala menerangkan keadaan di mana apa yang berlaku sebenarnya semasa mereka sedang tidur. Ya. Pertama sekali Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang matahari. Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan matahari ini gua yang mereka tidur di dalamnya, matahari masuk di dalam gua tersebut. Tetapi matahari tidak kena kepada badan-badan pemuda-pemuda yang sedang tidur. Kan? Jadi benda pertama adalah kedudukan matahari ataupun pancaran cahaya matahari itu tidak menimpa Ashabul Kahfi, penduduk gua tersebut. Kan?
Jadi di dalam perkara ini ulama pun berbincanglah apa yang dimaksudkan kan, sebab matahari itu bila dia masuk ke pintu gua itu dia akan kena dari sebelah kanan bila dia terbit. Tetapi bila dia gharabat, bila mana dia terbenam, dia akan dari pancaran dia adalah dari sebelah kiri. Kan? Dia tidak menimpa pada Ashabul Kahfi yang sedang berada di tengah-tengah itu. Kan? Jadi para ulama mengatakan ini menunjukkan kedudukan gua tersebut yang mana pintu dia adalah menghadap ke utara. Kan? Ada setengah ulama mengatakan sedemikian. Jadi bila mana matahari naik, dia kena sebelah sini. Bila dia turun, dia kena sebelah sini. Kan? Ada setengah ulama lagi mengatakan bahawa sebenarnya kalau ikut hukum logik, matahari sepatutnya kena pada badan Ashabul Kahfi. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memelihara, Allah Subhanahu Wa Taala melencongkan pancaran cahaya matahari tersebut agar ia tidak terkena kepada badan-badan Ashabul Kahfi. Kan? Ini antara pendapat yang diberikan para ulama, dan ia kedua-dua pendapat tersebut ada wajahnya di situ. Kan? Syekh Tantawi Al-Jauhari, Syekh Sayyid Tantawi, dia lebih kepada pendapat yang kedua. Tetapi apa pun keadaan dia, kita boleh melihat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala, kan, bila mana dia menidurkan Ashabul Kahfi ini, semestinya bila seseorang itu duduk di dalam satu tempat yang begitu lama, akan ada banyak-banyak perkara lain yang perlu diambil kira. Yang mana perkara-perkara ini kalaulah manusia yang buat, kadang-kadang kita terlepas pandang banyak perkara. Kan? Tetapi kerana yang menidurkan mereka adalah yang Maha mengetahui, maka Allah Subhanahu Wa Taala tahu, kan, bagaimana untuk memelihara Ashabul Kahfi ini. Katakanlah tuan-tuan, kalaulah mereka tidur itu dalam orang kata 300 tahun, tidur 300 tahun. Semestinya kalau kita kena matahari, sentiasa kena matahari, badan mereka akan rosak dan pakaian-pakaian mereka semua akan rosak. Kan? Tetapi kerana Allah Subhanahu Wa Taala hendak memelihara Ashabul Kahfi ini selama 300 tahun ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala elakkan benda-benda yang boleh merosakkan Ashabul Kahfi. Jadi apa yang kita boleh nampak adalah Allah Subhanahu Wa Taala membantu orang yang beriman dalam cara yang tidak disangka. Ashabul Kahfi ketika mereka tidur, mereka tidak terfikirkan pun tentang pancaran cahaya matahari, tetapi Allah yang hantarkan bantuan dia. Kan? Kalau kita ingat lagi dalam peristiwa hijrah Nabi SAW, ketika mana Nabi SAW berlindung di dalam sebuah gua. Bila Nabi SAW keluar dari bumi Mekah, dia berlindung dalam sebuah gua, yang mana gua tersebut dia berada rendah sedikit daripada tanah tempat orang pijak. Kan? Jadi pada ketika itu orang musyrikin Makkah, mereka dah sampai ke gua tersebut. Tetapi bila mana mereka sampai di gua tersebut, kalau sahaja mereka melihat dari arah bawah, dari arah kaki mereka, nescaya mereka telah jumpa Nabi SAW. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala untuk memelihara Nabi SAW, tidak seorang pun yang penjejak daripada kalangan orang musyrikin ni, tidak ada seorang pun yang terfikir nak pandang dari ikut bawah. Kan? Nak pandang ke kaki, nak pandang ikut bawah, nampak Nabi SAW. Tak ada seorang pun terfikir. Semua balik. Kan? Abu Bakar yang sangat takut pada ketika itu, kan, kerana dia takut kalau seorang pun pandang dari bawah, habis. Memang orang kata apa, Nabi SAW ni dah gagal. Kan? Ataupun usaha mereka untuk berhijrah itu telah gagal. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala pelihara, tidak seorang pun terfikir nak pandang bawah. Semua balik. Dan akhirnya Nabi SAW boleh pergi berhijrah dengan selamat. Jadi ini antara bantuan-bantuan yang Allah Subhanahu Wa Taala hantar kepada orang-orang yang beriman dalam cara yang mereka sedar ataupun mereka tidak sedar. Semestinya Ashabul Kahfi ni tak sedar pun apa yang berlaku. Mereka tidak sedar bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memelihara badan-badan mereka ini daripada pancaran cahaya matahari. Satu perkara lagi yang perlu kita sedar, kita lihat bantuan Allah Subhanahu Wa Taala memelihara orang Ashabul Kahfi ini, tetapi bantuan Allah tidak hanya datang bergolek begitu sahaja. Tidak. Kan? Bantuan Allah ini dia datang dengan pengorbanan daripada kita terlebih dahulu. Kan? Kalau kita lihat Ashabul Kahfi ini, okey,
mereka telah mengorbankan diri mereka dengan cara mereka meninggalkan keluarga, harta mereka semua. Mereka meninggalkan semua itu untuk pergi demi memelihara agama. Jadi bila mana mereka telah melakukan pengorbanan yang sebegitu besar, maka ketika itulah datangnya bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah kita duduk sahaja di rumah, kita berdoa tanpa ada sebarang pengorbanan, maka bantuan Allah tidak akan sampai. Jadi kita lihat, kita ni baru masih lagi segar dalam ingatan kita peperangan Gaza. Peperangan Gaza di mana umat Islam terbunuh dengan begitu ramai. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Tetapi bila mana tentera-tentera ini berperang, kira menghantar segala jenis senjata, misilnya sebagainya pergi kepada Israel, dalam usaha sebegitu barulah insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan bantuan kepada umat Islam. Dalam perang Badar, Nabi SAW ketika mana bila Allah Subhanahu Wa Taala menghantar malaikat, adakah daripada awal lagi sebelum keluar ke perang Badar, baru orang kata apa, sebelum Nabi SAW keluar perang Badar, Allah SWT hantar terus malaikat pergi serang tentera musyrikin? Tidak. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menghantar malaikat ketika mana peperangan sudah pun bermula, di mana umat Islam dah berdiri di depan orang-orang musyrikin Mekah dan mereka sudah memulakan peperangan, maka turunlah bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pendek kata, bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala akan sampai selepas mana kita sendiri melakukan pengorbanan. Jadi kita lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala membantu Ashabul Kahfi dalam memelihara mereka daripada terkena cahaya matahari. Kemudian kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dzalika min ayatillah, itulah tanda daripada tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memelihara Ashabul Kahfi ini daripada terkena pancaran cahaya matahari. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberi hidayah kepada Ashabul Kahfi tersebut, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan inspirasi kepada mereka, memberikan mereka tercetusnya idea untuk melarikan diri pergi ke gua. Semua itu adalah daripada tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang menunjukkan kepada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala dan hikmah dan kebijaksanaannya yang maha tinggi. Dzalika min ayatillah man yahdillahu fahuwal muhtad. Okey, sesiapa yang diberi Allah Subhanahu Wa Taala, sesiapa yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dialah yang berjaya mencapai kebahagiaan. Maka dialah orang yang telah beroleh hidayah. Okey, wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka sesekali mereka tidak akan beroleh sebarang penolong yang dapat menunjukkan jalan yang benar kepadanya. Apa yang kita faham daripada ayat ini, tuan-tuan? Kita faham bahawa orang yang beriman, mereka mempunyai pelindung yang hak, pelindung yang benar, orang yang beriman akan diberikan panduan dan juga pertolongan daripada Allah yang maha berkuasa lagi maha bijaksana. Dan pelindung kita, pelindung orang yang beriman ini bukan sahaja pelindung di dunia, tidak. Inna waliyallah, pelindung kita Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita di dunia dan juga melindungi kita yang lebih-lebih lagi, yang paling penting adalah melindungi kita semua di hari akhirat. Adapun orang-orang kafir, orang-orang yang bukan Islam, mungkin mereka dapat pelindung yang boleh melindungi mereka di dunia. Kita ambil perang Gaza lah. Siapa yang sebenarnya yang melindungi Israel? Rasa siapa yang baca berita, kita semua boleh nampak. Memang Amerika, memang mereka melindungi Israel. Amerika memang lindungi Israel habis-habisan. Tetapi perlindungan ini hanya sekadar di dunia sahaja. Adapun selepas mana seseorang itu meninggal, maka segala hubungan perlindungan ini, hubungan akrab yang begitu akrab sebegini di depan Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan hancur dan cerai berai. Tetapi hubungan Allah Subhanahu Wa Taala dengan orang yang beriman sebagai pelindung dan Tuhan yang maha berkuasa, itu akan berkekalan sehinggalah ke hari akhirat. Dan itulah yang paling penting. Man yahdillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberikan kepada kita panduan dan juga sentiasa melindungi kita daripada sebarang bahaya, dan juga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan pertolongan kepada kita. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyambung, wa tahsabuhum ayqadhan wa hum ruqud,
dan engkau sangkakan mereka sedang bangun, sedar, padahal mereka sedang tidur. Apa maksud dia? Okey. Dikatakan para ulama menjelaskan bahawa Ashabul Kahfi ini mereka tidur dalam keadaan mata mereka terbuka. Mereka bukan tidur mata tertutup, tak. Mereka tidur dengan keadaan mata terbuka. Jadi kalaulah kita lihat Ashabul Kahfi ini, kita akan ingatkan mereka sedang bangun sebenarnya. Kerana mata mereka terbuka dan tertutup seperti mana orang yang sedang sedar. Ya. Ada setengah para ulama menjelaskan bahawa kenapa mereka sentiasa mata terbuka dan tertutup, supaya Allah Subhanahu Wa Taala nak memelihara mata mereka. Kerana kalau mata mereka sentiasa tertutup saja, 300 tahun tuan-tuan, 300 tahun, macam mana nak buka balik mata, tak tahulah tak apa jenis penyakit dah ada dekat mata tu, bangun-bangun buta terus, kan? Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala membuka dan menutup seolah-olah orang yang sedar, kan? Jadi kalau biar mata terbuka je, nanti masalah juga. Jadi mereka seolah-olah mereka sedang sedar. Wa tahsabuhum ayqadhan wa hum ruqud. Jadi ini Allah Subhanahu Wa Taala nak memelihara mata mereka daripada sebarang penyakit. Tengok betapa telitinya perancangan Allah Subhanahu Wa Taala, yang jauh lebih teliti berbanding kalau perancangan kita sebagai manusia. Wa nuqallibuhum dhatal yamin wa dhatal shimal. Allah Subhanahu Wa Taala membolak-balikkan badan mereka ke kiri dan ke arah kanan. Kenapa tuan-tuan? Untuk menjaga keselamatan badan mereka itu daripada sebarang penyakit, daripada sebarang kesakitan. Supaya apa? Supaya kulit mereka itu tidak dimamah tanah. Kan? Tuan-tuan, kalau kita letak mayat dalam tanah bagi setahun, apa jadi pada mayat tersebut? Semestinya kulitnya dah hilang lah, dah dimakan macam-macam, dah hilang. Betul tak tuan-tuan? Bagaimana pula kalau 300 tahun? Kan? Jadi supaya apa, tidak, orang kata apa, kulit itu tidak melekat ke tanah, kadang-kadang boleh naiklah macam-macam anai-anai ke apa benda ke, tak tahulah kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala membolak-balikkan, sentiasa orang kata apa, tukar dia punya kedudukan pembaringan dia tu. Bagaimana dia baring, kalau mula sebelah kiri, dia akan tukar ke sebelah kanan, kemudian Allah SWT tukar balik. Berapa banyak kali ditukar itu, maka itu tidaklah diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara teliti, kerana ia tidak penting. Tetapi apa yang penting, Allah Subhanahu Wa Taala membuat begitu cukup untuk agar mereka terselamat daripada sebarang penyakit. Ya? Sebab tu kalau kita lihat pun orang koma, tuan-tuan, kalau orang koma, tak boleh biar dia tidur terbaring je satu arah. Tuan-tuan angkat dia, berkudis kat belakang tu, bernanah kat belakang tu, tak ada tidur atas katil, kan? Jadi kenapa apa yang mereka buat di hospital, mereka akan tukar-tukar juga badan dia, supaya apa, kulit yang sebelakang ni pun boleh bernafas lah agaknya, kan? Kulit kat belakang ni supaya tidaklah naik kudis, naik macam-macam penyakit. Jadi begitu juga yang dibuat pada Ashabul Kahfi, ya. Wa nuqallibuhum dhatal yamini wa dhatal shimal. Jadi seperti mana yang kita sebutkan, penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala pada orang yang beriman adalah sangat teliti, kerana dia maha mengetahui. Wa kalbuhum basitun dira'aihi bil wasit. Dalam begitu juga anjing mereka mempunyai anjing yang menjaga pada ketika itu. Okey. Anjing itu melunjurkan kakinya ke depan pintu gua, seolah-olah dia sedang menjaga kawasan. Dia kata di sini wa kalbuhum basitun dira'aihi bil wasit. Sedang anjing mereka menghulurkan dua kaki depannya dekat pintu gua. Ada setengah para ulama menjelaskan bahawa anjing tersebut berada di luar gua tersebut, di pintu gua. Dia tak masuk dalam gua. Seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Kathir. Kalau tak silap saya, Imam Ibn Jurayj rasanya disebutkan, kerana apa? Kerana malaikat tidak masuk di dalam rumah yang ada anjing, kan? Jadi anjing itu berada di luar. Dan anjing itu meletakkan, yang kata melunjurkan kakinya ke depan, seolah-olah dia tengah jaga kawasan. Anjing itu seolah-olah dia sedang menjaga kawasan. Menarik cerita tentang anjing ni tuan-tuan. Para ulama bila dia sampai, kalau kita baca ayat-ayat sebegini kan, kita nampaklah dia punya gambaran dia, orang tengah tidur, ada satu anjing kat depan kan. Apa fungsi cerita anjing tu sebenarnya tuan-tuan? Apa fungsi cerita tentang anjing? Para ulama bila mereka membaca, mereka dapat satu faedah, satu pengajaran daripada anjing tu. Anjing tu tuan-tuan, cerita daripada anjing, kan? Anjing ni satu makhluk yang kalau kita dipandang di mata kita lah, di mata kita anjing itu adalah satu makhluk yang hina, kan? Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala bila mana menceritakan tentang
apa nama ni, bila Allah SWT menceritakan tentang orang kafir yang cenderung kepada dunia, Allah SWT menyamakan mereka seolah-olah seperti anjing yang sentiasa menjelirkan lidahnya. Kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath aw tatruku yalhath. Jadi anjing ni satu makhluk yang hina. Tetapi anjing ini disebutkan dalam suasana yang satu pujian. Satu pujian. Anjing ini dipalitkan, bukan dipalitkan lah, ditempelkan pada Ashabul Kahfi yang mulia. Betul tak? Jadi bila kita cerita tentang anjing ini, tak ada siapa pun yang pandang rendah pada anjing ini. Kerana apa? Kerana seolah-olah dia menjaga kawasan untuk Ashabul Kahfi. Jadi ulama menyebut seolah-olah anjing ni dia mendapat syafaat kerana berdamping dengan orang yang soleh, sehingga dia disebutkan di dalam Al-Quran. Bukan hanya sekadar dia disebutkan, bahkan keadaan dia bagaimanapun disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bila mana kita sentiasa berdamping dengan orang yang soleh, kita berdamping dengan orang yang alim, kita boleh dapat dia punya, orang kata apa, aura-aura dia tu, dia punya apa dia kata tu, macam kebaikan diri dia itu boleh sampai juga kepada orang-orang yang lain. Kan? Kalau kita sentiasa berdamping dengan orang yang jahat, lama-lama kita pun akan jadi seperti dia. Kita boleh terikut-ikut dengan cara dia. Tetapi bila mana kita berdamping dengan orang yang saleh, lama-lama kita akan terikut dengan cara dia. Kalau kita berdamping dengan orang yang sentiasa mengaji Quran, orang yang sentiasa menghadiri surau, orang yang sentiasa orang kata apa, mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, lama-lama kita akan terikut dan kita akan follow dengan cara dia, dan kita akan dapat syafaat. Maksudnya syafaat dari dalam erti kata kebaikan dia tu akan tertumpah pada diri kita. Kan? Sebab tu ada satu hadis Nabi SAW, Al-Imam Al-Qurtubi, bila mana dia menceritakan tentang benda ni, dia membawakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ingin saya baca hadis ini kepada tuan-tuan daripada Nabi SAW, daripada Anas radhiyallahu anhu. Dia kata, ketika satu masa dia bersama dengan Rasulullah SAW sedang keluar daripada masjid, dan mereka berjumpa dengan seorang lelaki, dan lelaki tersebut tanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, mata as-sa'ah?" Wahai Rasulullah, bila hari kiamat? Kan? Rasulullah pun berkata, "Ma'a'datta laha." Kan? Apa yang kamu buat persediaan untuk menghadapi hari kiamat? Menarik jawapan Rasulullah. Menarik jawapan Rasulullah. Dia tanya pada Rasulullah SAW, bila hari kiamat? Bukan apa aku kena buat. Kan? Rasulullah SAW menanyakan dia kembali soalan yang sepatutnya dia tanya. Soalan dia tu adalah salah sebenarnya. Kerana macam yang kita tahulah, kan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Benda ni pernah ditanya oleh malaikat Jibril. Rasulullah SAW kata, aku tak tahu, yang tanya tak tahu, yang ditanya pun tak tahu bila. Jadi Rasulullah SAW sedang mengajar kepada sahabat tersebut, kan, sebenarnya soalan apa yang patut ditanya. Ma'a'datta laha. Apa persediaan yang kamu buat untuk hari kiamat? Jangan duk tanya bila hari kiamat. Kadang-kadang kita tenggelam dalam petanda-petanda hari kiamat. Contoh peperangan ni akan berlaku, Dajjal macam mana, kan sampai sekarang vaksin tu pun boleh dikaitkan dengan Dajjal, wallahu alam, kan. Vaksin tersebut pun boleh masuk dalam cerita Dajjal. Tuan-tuan, jangan tenggelam, jangan tenggelam. Yang lebih penting adalah apa persediaan yang kita buat untuk menghadapi hari kiamat. Itu sebenarnya persoalan yang lebih penting, ya. Faka'anna ar-rajul istakan thumma qala, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma'a'datu laha kathiru salatin wala siyamin wala sadaqah. Rasulullah, aku tak adalah buat persediaan dengan banyaknya bersolat, banyaknya berpuasa, banyaknya sedekah. Dia rasa diri dia tu tak banyak bersolat, tak banyak bersedekah, tak banyak berpuasa, ya. Tetapi ialah level sahabat lainlah, tuan-tuan. Dia bukan kata dia tak banyak solat, dia tak solat fardu, tuan-tuan, jangan tertipu. Maksud dia mungkin solat sunat yang begitu panjang, itu level dia. Level dia rasa sikit, kan. Walakinni ahbabtullah wa rasulah. Dia kata, aku tidak menjadikan banyaknya solat, banyaknya puasa, banyaknya sedekah, tetapi aku menyayangi Allah dan Rasulnya. Kan? Qala Nabi SAW, fa anta ma'a man ahbabta. Maka kamu bersama dengan sesiapa yang kamu sayang. Dalam riwayat Anas pula, Anas mengatakan, fama farihna ba'da al-Islam farahan ashad min qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam fa anta ma'a man ahbabta. Dan Anas mengatakan, kami tidak merasakan satu kegembiraan yang lebih besar daripada kegembiraan selepas Islam ini, selepas memeluk Islam, satu kegembiraan yang lebih besar, iaitu bila mana kami mendengar Rasulullah SAW mengatakan, kamu akan bersama dengan orang-orang yang kamu sayang, ya. Faqala Anas, maka Anas berkata, fa ana uhibbu Allah wa rasulah wa Abu Bakr wa Umar
fa arju an akuna ma'ahum wa illam a'mal bi a'malihim. Anas pun mengatakan, aku menyintai Allah dan Rasulnya. Aku sayang kepada Allah dan Rasulnya. Dan aku juga sayang kepada Abu Bakar. Aku sayang kepada Umar. Dan aku berharap bahawa aku akan bersama dengan mereka nanti pada hari kiamat. Wa illam a'mal bi a'malihim. Walaupun aku sebenarnya beramal tidaklah seperti amalan mereka. Kan? Maksud dia kat sini kemudian Al-Imam Al-Qurtubi, mungkin saya boleh sambung sedikit. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan, wa hadha alladhi tamassaka bihi Anas yashmalu minal muslimin kulladhi nafas. فلذلك تعلقت أطماعنا بذلك وإن كنا مقصرين ورجونا رحمة الرحمن وإن كنا غير مستأهلين. Maksudnya kita sepatutnya, inilah pergantungnya kita punya harapan kita, iaitu nak hendak bersama dengan orang-orang yang sebegini. Kita hendak bersama dengan Abu Bakar, kita hendak bersama dengan Umar, kita hendak bersama dengan Uthman, kita hendak bersama dengan Anas sendiri radhiyallahu anhu, walaupun sebenarnya kita tak ada pun layak. Kita tak layak pun. Tapi mungkin kita boleh berpegang dengan kata-kata Nabi SAW ini. Fa'anta ma'aman ahbabta. Kamu akan bersama dengan siapa yang kamu sayang. Maka letaklah sayang kita kepada Allah dan Rasul dia, dan letaklah sayang kita kepada para sahabat ridwanullahi alaihim. Jadi kalau kita sayang kepada para ulama juga, kan, kata kalau Abu Bakar dan Umar terlampau jauh untuk kita nak kenal, mungkin kita letaklah sayang kita juga tambahan pada sayang Abu Bakar dan Umar, kan. Kita boleh sayang juga kepada para ulama yang ada di hadapan kita pada hari ini. Kita sayang kepada mereka kerana mereka yang menyampaikan kepada kita apa yang diingini Allah dan Rasul dia daripada kita, apa yang Allah nak daripada kita, apa yang Rasulullah SAW perintahkan kepada kita. Siapa yang sampaikan? Para ulama ini, ar-rabbaniyin. Maka kita mestilah sayang kepada mereka, sedangkan mereka juga adalah warathatul anbiya, pewaris para nabi. Jadi bila mana kita sayang kepada mereka, kita berdamping dengan mereka, maka ketika itulah insya-Allah kelebihan, kebaikan mereka itu akan tertumpahlah serba sedikit kepada diri kita. Okey? Law ittala'ta 'alaihim lawallaita minhum firaran wa la mulita minhum ru'ba. Kalaulah kamu lihat kepada mereka ini, Allah Subhanahu wa taala kata, nescaya kamu akan berpaling melarikan diri dari mereka, dan engkau akan merasa sepenuh-penuh gerun dan takut kepada Ashabul Kahfi. Bermaksud, kalaulah seseorang itu masuk kepada Ashabul Kahfi pada ketika mereka sedang tidur, kemudian nampak keadaan macam tu, contoh keadaan mata buka baring, kan, nescaya mereka akan lari. Allah Subhanahu Wa Taala akan meletakkan ketakutan yang terlampau sangat dalam diri seseorang yang melihat itu, dan mereka akan lari. Kerana apa Allah Subhanahu Wa Taala berbuat sedemikian? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala ingin memelihara Ashabul Kahfi ini sehingga ke satu masa yang mana mereka akan dibangkitkan kembali. Selagi mana masa itu belum tercapai, maka sebelum itu Ashabul Kahfi ini tidak akan disentuh dan tidak akan sesekali dikacau. Kerana Allah inginkan satu perkara yang melebihi daripada jangkauan sesiapa pun pada ketika itu. Okey? Jadi kita boleh nampak secara umum, bila kita baca ayat ini, kita boleh nampak bagaimana perancangan Allah ini sangat teliti dan ia mengandungi pelbagai objektif. Tuan-tuan, objektif pengajaran ataupun kesan daripada peniduran, kita panggil tidurnya Ashabul Kahfi ini, bukan hanya kepada mereka, tetapi juga kepada bangsa yang akan datang 300 tahun kemudian. Kan? Jadi kisah dia bukan mengenai Ashabul Kahfi semata, tetapi ia melangkaui generasi. 300 tahun kemudian, kesan Ashabul Kahfi ini masih boleh terasa. Pada siapa? Pada generasi yang mana mereka dibangkitkan kepadanya, kan? Semestinya pengajaran daripada Ashabul Kahfi ini kita masih terasa sampai ke hari ini, kerana saya masih lagi bercerita kepada tuan-tuan dan puan-puan, ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sambung, wa kadzalik ba'athnahum liyatasaalu bainahum. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala pun bangkitkanlah mereka kembali, kan, supaya mereka bertanya-tanya sesama mereka. Mula bangun dah tidur lama, kan. Qala qailun minhum kam labistum. Mereka pun tanyalah, berapa lama kamu tidur? Okey, nampak Allah Subhanahu Wa Taala membangkitkan mereka dari tidur pada satu zaman yang mana kesan, macam saya sebutkan, kesan pengajaran Ashabul Kahfi ini merentasi generasi. Hikmahnya bukan sekadar untuk mereka, tetapi untuk generasi yang datang jauh selepas mereka. Okey, bila mana mereka dibangkitkan, mereka mula bertanya satu sama lain, kam labistum, berapa lama korang tidur? Berapa lama korang tidur? Kan? Apa yang dimaksudkan benda ni?
Bila mana dia orang menjawab qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Dia kata kami tidur adalah sehari penuh, mungkin rasalah macam lama kita tidur ni kan. Aw ba'da yawm, ataupun separuh hari, sebab dia tengok matahari tak tenggelam lagi. Agaknya kita tidur dalam separuh hari kot. Macam tu. Mereka pun tak berapa nak pasti. Okey. Kalau kita lihat dalam konteks itu sedang berlaku, kan? Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Pertama, apa yang saya boleh nampak lah, tiada perubahan pada jasad mereka. Tidak ada perubahan. Kalau ada perubahan tuan-tuan, 300 tahun. Tuan-tuan, bayangkan rambut yang tumbuh 300 tahun tuan-tuan. Nak panjang mana lagi? Kan? Kuku seminggu tak potong dah rasa panjang. Setahun tak potong. Kalau bertahun-tahun dah berpusing-pusing, kuku tu dah berpusing-pusing. Betul tak? Kan? Bagaimana pula kalau 300 tahun? Tetapi Ashabul Kahfi ni, ini kita kata mukjizat, benda yang khariqal adah, benda yang menyalahi adat manusia, menyalahi logik manusia. Kan Allah SWT kalau dia mahu, qala kun fayakun, dia kata jadilah. Mereka walaupun mereka tidur 300 tahun, kalau rambut orang tu macam ni, macam tu jugalah. Kuku panjang ni, macam tu jugalah. Janggut panjang ni, macam tu jugalah panjangnya. Sebab tu bila mereka bangun, mereka boleh bertanya lagi sesama sendiri, berapa lama kita tidur? Kan? Cuba bayangkan kalau dia bangun tengok kawan dia, ya Allah, ya Tuhanku, rambut macam hantu. Kan? Tak lari kawan keluar. Kau siapa? Kan? Tetapi kerana tidak berlaku perubahan. Tidak berlaku perubahan pada jasad mereka. Okay. Dalam yang kedua yang boleh kita nampak daripada soalan mereka ini, mereka masih tidak sedar bagaimana bantuan Allah Subhanahu Wa Taala telah sampai kepada mereka. Kan? Dia tanya, berapa lama kita tidur? Berapa lama kita tidur? Tidur separuh ke separuh hari tak? Dia tak sedar sebenarnya dia telah berlalu 300 tahun dah berlalu. Bantuan Allah dah sampai kepada mereka, berapa banyak bantuan. Daripada matahari Allah SWT jaga mata mereka, jasad mereka Allah SWT pelihara satu persatu. Kan jantung mereka, jangan duk fikir nutrisi makanan apa dalam badan tu, jangan duk fikir lah. Kan 300 tahun tak makan, mati sepatutnya. Bagaimana Allah SWT menghidupkan jantung mereka boleh degup-degup selama 300 tahun. Nafas mereka, takkan tak masuk virus set? Kan? Bagaimana Allah SWT pelihara semua itu? Allah SWT membolak-balikkan badan mereka. Jadi bantuan Allah SWT dah sampai begitu banyak kepada mereka, tetapi mereka tidak sedar. Dan sebenarnya tuan-tuan, berapa ramai daripada kita yang sebenarnya dalam keadaan sebegini, yang mana kita memohon daripada Allah sedemikian, demikian dan demikian, tetapi sebenarnya kita tidak sedar bagaimana bantuan Allah sebenarnya telah sampai kepada kita, tetapi kita tidak mensyukuri nikmat tersebut. Jadi kena ingat ya tuan-tuan. Qala qailun minhum kam labithtum qalu labithna yawman aw ba'da yawm qalu rabbukum a'lamu bima labithtum. Maka mereka pun berkata, Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lama tentang lamanya kamu tidur. Kan, berapa lama kamu tidur, Tuhan kamu lagi tahulah. Tak duk bincang panjang sangatlah. Sebab duk bincang-bincang ni bukan kita tahu pun jawapan sebenar. Dan ini menunjukkan bahawa bila kita berbincang dalam satu perkara, satu topik yang sebenarnya kita pun kurang pasti, menjadi adab juga pada ketika itu untuk kita mengembalikan ilmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Allah lagi tahulah. Kan? Bila Covid nak berhenti? Jangan kata bila kita dah vaksin dah sampai herd immunity, habislah Covid. Kan kata macam tu. Kan? Benda akan datang kita tak tahu. Wallahu a'lam. Insya-Allah dia akan berhenti. Bila? Wallahu a'lam. Kembalikan sesuatu itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menunjukkan akhlak seorang hamba kepada Tuhannya. Kerana kita ni sebagai manusia banyak benda yang kita jahil. Tak kisahlah berapa banyak PhD kita ada, berapa banyak jurnal kita ada, berapa banyak kitab kita buat, sebenarnya kita hanyalah seorang manusia yang masih lagi jahil. Okay? Bila kita katakan begitu juga, ia menunjukkan kepada tawakal dan iman yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyedari kejahilan kita dan juga menyedari ketinggian ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kita boleh melihat bila mereka merasakan duk bincang-bincang benda ni, duk tanya, kenapa macam ni, kenapa macam ni, kenapa macam ni. Ia adalah pembincangan yang tidak membawa apa-apa faedah. Maka lebih baik ditinggalkan. Okay? Jadi itu mungkin apa pengajaran yang saya nampak lah, yang mungkin saya boleh kongsikan bersama dengan tuan-tuan. Fab'athu ahadakum biwariqikum hadhihi ila al-Madinah. Maka hantarlah seorang daripada kamu dengan duit. Kan? Dia kata duit lah. Duit tu ada, maksud dia pada zaman itu tak ada sistem barter lah tuan-tuan. Jangan kata zaman bila duduk sistem barter lagi kan. Tak, dah ada ekonomi dah. Kan, sebab apa? Duit dah dipakai. Fab'athu ahadakum biwariqikum hadhihi ila al-Madinah falyanzur ayyuha azka ta'ama.
Maka hantarlah seseorang daripada kamu dengan duit ini, dengan duit kamu ni, okey, pergi ke bandar yang terdekat. Ada yang dikatakan bandar yang terdekat, ada yang dikatakan, ada para ulama yang mengatakan bandar yang mereka tinggalkan. Maksudnya bandar dia yang terdahulu. Falyanzur ayyuha azka ta'aman. Maka hendaklah yang kita hantar tu, wakil yang kita hantar tu, hendaklah dia tengok mana makanan yang paling baik, iaitu yang mana yang halal dan tayyib. Atyabuha atyabut ta'am. Okey. Maksudnya makanan mana yang halal dan makanan mana yang paling baik. Okey, falyatikum birizqin min. Maka dibawakanlah makanan bawakanlah kepada kamu daripada makanan-makanan itulah. Okey. Okey, kita tengok. Bila mana mereka menghantarkan wakil untuk beli makanan tu, dalam keadaan macam tu pun dia masih lagi mengutamakan makanan yang halal dan juga tayyiban, halalan tayyiban. Jadi tuan-tuan, dalam keadaan macam mana sukar pun, cubalah terlebih dahulu untuk mendapatkan makanan yang halal dan baik. Okey, cubalah hindarkan sebaik boleh, sekuat boleh daripada makanan-makanan yang haram. Ya tuan-tuan. Falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin minhu walyatalattaf wala yush'iranna bikum ahada. Dan hendaklah orang tersebut, hendaklah dia jangan menonjolkan diri. Kan? Hendaklah ia berlemah lembut, maksud dia bukan dia jangan menonjolkan diri. Janganlah nampak sangat seolah-olah dia ni nak menonjolkan diri. Tak, sebab kita ni pelarian. Bila pelarian, janganlah tu sangat, pelan-pelan, cakap pun biar diam-diam, jangan terlampau tertonjol diri. Nanti kan orang kenal kita, jadi kita akan dikembalikan kepada pemerintah yang sebenarnya kita lari daripadanya. Kerana mereka masih lagi menyangka mereka di dalam zaman yang sama. Jadi pandai dia buat perancangan baik. Okey, kalau ni ambil duit ni pergi beli makanan yang paling baik, sebab apa, mereka pun perlukan kepada makanan, kan. Jadi pilih makanan yang baik dan dalam masa yang sama jangan menonjolkan dirilah. Wala syairan nabikum ahada, supaya tidak ada seseorang pun yang menyedari keberadaan kamu. Okey. Innahum iyadhharu alaikum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim walan tuflihu idzan abada. Kerana apa? Kerana kalaulah mereka mengetahui tentang hal kamu, tentulah mereka akan merejam kamu dengan membunuh kamu, atau mereka akan mengembalikan kamu kepada agama mereka secara paksa, dan jika berlaku demikian kamu tidak akan sesekali berjaya selama-lamanya. Ini adalah perancangan yang baik, kerana bila dia hendak pergi beli makanan pun, sebab mereka masih lagi menyangka berada di dalam zaman yang sama, maka dia kata jaga-jaga, nanti kalau kena tangkap, nanti diorang akan bunuh kamu, diorang akan paksa kamu untuk kembali kepada agama dia. Kerana memang tuan-tuan betul, kalau kita lihat, kita baca sejarah, berapa banyak sejarah sebenarnya, kita boleh lihat usaha orang-orang kafir untuk memurtadkan kembali umat Islam, kan? Memurtadkan kembali umat Islam, ataupun kalau tak boleh memurtadkan, sekurang-kurangnya menjauhkan mereka daripada agama Islam. Memang ada sebahagian, segolongan orang kafir memang perangai dia macam tu. Dan kita boleh nampak sekarang apa yang sedang jadi di China, Uyghur. Bagaimana mereka sedang kaedah dia macam menyekolahkan baliklah orang-orang Islam di Uyghur supaya mereka menjauhkan diri daripada Al-Quran. Kan, supaya mereka tidak faham Al-Quran, mereka kalau boleh tak payah solat. Itu yang sedang usaha yang dibuat oleh kerajaan Cina kepada umat Islam di Uyghur tu, kan. Dan kalau kita lihat juga bagaimana dulu Kamal Atatürk dia cuba untuk menjauhkan umat Islam daripada orang Turki pada ketika itu. Dan sebelum itu banyak lagi. Okey, kalau kita lihat pada zaman Nabi SAW, bagaimana orang kafir Bilal yang direjam kerana apa? Kerana supaya dikembali kepada agama dia sendiri, agama yang yang syirik. Kan? Jadi ada usaha sebahagian daripada golongan orang musyrikin ini yang mana mereka akan cuba untuk memurtadkan orang Islam. Okay? Walan tarda 'anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani sesekali tidak akan redha kepada kamu sehinggalah kamu mengikut agama mereka. Okey? Jadi kena berjaga-jaga. Ya. Tambahan pula, usaha ini boleh berlaku dalam kekerasan jika tampuk kuasa berada pada tangan orang kafir yang zalim. Okey, macam contoh dia mudah. Kalau Ashabul Kahfi, pemerintah dia adalah orang kafir yang zalim, dia paksa orang di bawah dia itu untuk kufur juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ikut agama yang salah, sebagaimana Firaun. Sama juga, Firaun dia hendak menjadi Tuhan, paksa semua orang sembah dia, jangan sembah yang lain. Dan contoh yang paling baik yang kita boleh nampak sekarang adalah di China, kan? Di Perancis, bagaimana mereka boleh menghalang orang-orang budak-budak sekolah daripada pakai tudung. Jadi bila mana tampuk kuasa itu berada pada tangan orang kafir yang tidak memahami, orang kafir yang tidak ada perasaan belas kasihan,
ya, yang memang anti-Islam, betul-betul anti, maka akan berlaku pemaksaan, berlaku penindasan, berlaku kezaliman, kan? Orang Yahudi pada orang Palestin, jelas tuan-tuan, bila mana tampuk kuasa berada pada bukan Islam. Jadi adalah penting tuan-tuan untuk kita mengekalkan negara kita Malaysia ini supaya tampuk kuasa itu biarlah berada pada tangan orang Islam. Penting. Kerana biarlah jiwa dia, penghayatan dia walaupun kurang, asalkan dia adalah orang Islam, yang mana insya-Allah Allah SWT akan menambahkan lagi hidayah Allah pada apa yang dia ada di dalam hati dia. Jadi penting, ya. Okey. Jadi setakat itu sahajalah kelas kita pada malam ini. Kita nak mulakan balik kelas tadabbur kita. Jadi tuan-tuan, seperti biasalah, apa pengajaran yang kita boleh dapat dalam kisah ini, mohon tuan-tuan amalkan kalau boleh. Tadabbur ini bukanlah sekadar kita faham, kita faham dan kita dengar, oh macam ni cerita dia, oh macam ni, tidak. Tetapi ia adalah satu benda refleksi kita kepada ayat-ayat yang baru kita bacakan, refleksi kita, amalan kita selepas mana kita memahami apakah pengajaran yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan. Jadi tuan-tuan, maka apa yang saya nak sampaikan adalah cubalah beramal dengan apa yang baru kita belajar, walaupun sekalipun adalah dikira baik, ya. Setakat itu saja kuliah kita pada malam ini. Jika tuan-tuan ada apa-apa soalan, boleh tuliskan dahulu di bawah. InsyaAllah saya akan cuba menjawab soalan tuan-tuan, insyaAllah dalam kelas yang akan datanglah, biidznillah ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.